few minutes macam tu untuk fikir apa yang sebenarnya terjadi kat filem ni. Okay, Assalamualaikum dan selamat datang ke channel Kotak Nyaman. Okay, untuk video kali ni saya nak buat review untuk filem. So sebenarnya saya ada banyak buat review filem dekat Instagram, saya punya personal Instagram account. Okay, so saya plan nak buat atau tambah lagi konten-konten tentang review filem, series kat channel Kotak Nyaman ni. Okay, so filem pertama yang saya akan buat review untuk Kotak Nyaman adalah filem yang bertajuk The Call. Okay, filem ni memang tengah trending sekarang, mungkin ramai yang dah tengok pun. Filem The Call ni adalah filem daripada Korea dan sekarang tengah ditayangkan dekat Netflix. Okay, filem The Call ni adalah filem yang berkisahkan tentang seorang gadis yang bernama Seo Yoon yang dilakonkan oleh Park Shin Hye. So Seo Yoon ni adalah protagonis untuk filem The Call ni, dan ada satu lagi watak utama iaitu Young Suk, dan Young Suk adalah watak antagonis untuk filem The Call. Okay, first sebelum saya cerita lebih jauh, first impression saya bila saya tengok poster The Call ni, saya kan cerita hantu, tapi bila saya tengok dia sebenarnya bukan cerita hantu pun, dia more to mystery thriller lah. Saya tak rasa seram pun, dan saya rasa tak ada elemen seram pun, tak ada hantu pun dalam cerita ni. So kepada korang yang ingatkan cerita ni cerita hantu, tak perlu risau, korang boleh tengok. Dia tak ada scene ganas tapi bukan cerita seram lah. Okay, so cerita The Call ni tadi berkisahkan tentang seorang gadis yang bernama Seo Yoon tadi. Dia balik ke rumah mak dia, rumah lama, sebab mak dia sakit, dan bila dia balik, perkara misteri berlaku dekat dia, di mana dia dapat panggilan telefon daripada seseorang yang dia tak kenal, tapi orang tu selalu call, lepas tu teriak-teriak minta tolong, dan perempuan tu nak cakap dengan seseorang yang Seo Yoon ni tak kenal pun, dan perempuan yang call tu adalah Young Suk. Disebabkan dia selalu telefon nangis-nangis minta tolong dekat seorang lah, saya tak ingat nama dia siapa, tapi orang tu tak ada pun dekat rumah tu. Dan Seo Yoon ni pelik, akhirnya Seo Yoon dapat tahu yang sebenarnya Young Suk ni, yang perempuan yang call ni, dia daripada tahun yang lain, zaman lampau, bukannya zaman sekarang. Dan mereka berdua ni, Young Suk dengan Seo Yoon ni, mereka sebenarnya duduk kat rumah yang sama, tapi tahun yang berbeza. So tu buatkan plot cerita ni menarik, dan sebenarnya cerita ni kalau nak diikutkan dia punya logik untuk dua time berbeza ni, macam future dengan past punya dua time berbeza ni kan, dia logik yang sama lah macam cerita-cerita Back to the Future macam tu, di mana bila sesuatu ditukar pada masa yang lepas, masa lampau, dia akan efek dekat masa depan. Okay, so dia logik tu kira klise lah, logik untuk benda ni, masa depan dengan masa lampau ni. Tapi yang buat best adalah ada aksi macam tikus dengan kucing macam tu, kejar mengejar di antara dua time frame berbeza ni. Pada awalnya Seo Yoon dia ada minta bantuan lah. Okay, kalau korang nak tahu, Seo Yoon ni mak dia sakit, dan dia tak ada hubungan yang baik dengan mak dia, disebabkan ayah dia meninggal masa dia kecil. So bila dia dapat tahu yang Young Suk ni dia berada dekat tahun yang lama, tahun yang lampau, di mana ayah dia masih hidup lagi dan dia masih kecil lagi, dia minta tolong Young Suk untuk cuba tukar dia punya perjalanan cerita hidup dia tu. Dia so minta tolong selamatkan ayah dia daripada kebakaran. So bila dia selamatkan bapa Seo Yoon ni, everything bertukar lah dekat masa sekarang ni. Bapa dia ada balik dan mak dia sihat. So apa yang terjadi adalah Seo Yoon dia pun ada bantu Young Suk juga untuk selamatkan Young Suk ni daripada jadi mangsa pembunuhan. Kalau ikutkan dia punya jalan cerita, Young Suk ni akan mati dibunuh pada zaman lampau oleh mak tiri dia. Tapi disebabkan Seo Yoon ni dah tahu, dia boleh explore balik dekat internet semua kan, dia beritahulah bila dia akan mati kena bunuh. So dia boleh elakkan benda tu, dan dia dapat hidup lah sebab mak tiri dia tak bunuh dia, dan dia pula bunuh mak tiri dia. So plot cerita tu tiba-tiba dia jadi twist sikit, sebab mula-mula saya ingat Young Suk ni dia mangsa keadaan, dia kena dera dengan mak tiri dia, sebab mak tiri dia ingatkan dia ni macam ada nasib buruk dekat orang lain kan. Bila Young Suk ni dia bunuh mak tiri dia atas bantuan Seo Yoon, benda tu dah jadi lain lah, sebab Young Suk ni dia memang jahat, dan dia kejar balik Seo Yoon. Dia bukan kejar sebab dia tak boleh kejar macam tu pun, dia sebab dia dua time frame berbeza kan. Dia macam mengugut lah, sebab apa kelebihan Seo Yoon ni adalah Seo Yoon dia boleh nampak, dia boleh tahu apa yang dah terjadi. Tapi Young Suk pula dia ada kelebihan lain. Kelebihan dia adalah dia boleh ubah kehidupan Seo Yoon ni, sebab dia kat masa lampau. So bila apa yang dia buat dekat masa lampau tu akan efek dekat Seo Yoon ni juga. So tu kelebihan Young Suk. Okay, saya suka cerita ni sebab
dua watak dalam cerita ni, dua watak utama ni, iaitu Park Shin Hye dengan Jung Seo Joon ni, dia punya pembawaan dia sangat bagus lah. Sebab saya tak berapa minat sangat dengan Park Shin Hye. Kadang-kadang cerita yang dia bawa tu sangat flat, dia punya emosi tu tak betul-betul orang kata dibawa keluar lah. Tapi dalam cerita ni ada mood yang nampak dia seorang pelakon yang bagus lah. Dan jalan cerita The Call ni bagi saya agak unik sebab dia ada kena fikir ending dia. Kadang-kadang bila habis filem tu saya kena spend few minutes macam tu untuk fikir apa yang sebenarnya terjadi kat filem ni. Ending dia je saya rasa macam kalau ada tweak sikit mungkin boleh jump a bit higher lah dia punya momentum tu. Sebab saya tak kata dia tak best, ending dia best, cuma mungkin ada benda yang boleh jentik lagi saya punya feel untuk rasa macam terkejut macam tu kan. So saya rasa okay. Saya tak tahu saya boleh bagi rating ke tak untuk filem ni dekat YouTube. Normally saya bagi rating dekat Instagram, tak apalah saya letak je lah. Saya letak 8.5/10 untuk filem The Call. Dan saya harap korang yang belum tengok tu cuba-cubalah explore Netflix ke, beli akaun Netflix ke untuk sebulan ni untuk tengok filem The Call. Okay, so saya rasa itu je review untuk filem pertama saya, iaitu filem The Call. Untuk channel Kotak Nyaman ni, saya harap anda jangan lupa untuk subscribe dan like channel Kotak Nyaman. Terima kasih kepada anda yang dah subscribe. Jangan lupa untuk terus menonton channel Kotak Nyaman. Assalamualaikum.